guys, welcome back to Azmio channel. So hari ini malam Jumat, seperti biasa kita akan bawakan sebuah kisah seram. Dan sebelum saya mulakan cerita kali ini, jangan lupa untuk subscribe and like channel ini. Kalau kamu dengar bunyi miau, mengiau-ngiau, itu ini bocah yang satu ini. Iya. So, without any further ado, let's get into the story. So, kisah untuk kali ini saya akan bawakan dengan tajuk Bilik Kosong. Kenapa bilik itu kosong? Saya juga tidak tahu. Mari kita dengar cerita ini sama-sama. Jadi di sebuah asrama terdapat satu bilik di tingkat 3 yang tertutup. Bilik nomor 5 mengikut cerita bilik tersebut sudah lama ditutup karena bilik tersebut sudah ada penghuni tetap. So sesiapa yang jamur kasut termasuk sikit je kawasan depan bilik tu, esoknya kasut tu akan ada kat atas bumbung kolah mandi yang terletak di tengah-tengah antara dua blok. Nak dijadikan cerita, ada seorang budak ni satu hari dia lalulah dekat depan dewan makan masa petang. Lepas tu ada ibu bapa macam tengah tunggu anak di dekat dewan makan tu. Selalunya ada orang kat konti radio asrama kat bawah tu akan buat pengumuman panggil pelajar kalau mak bapak diorang datanglah. Tapi yang pelik tu kan, petang tu tak ada pula orang yang buat pengumuman. Jadi ibu bapa tu minta tolong dia panggilkan anak diorang bernama Nurul di bilik betul-betul bawah bilik yang ditutup tu. Jadi dia pun gigih lah berlari naik tangga. Entah macam mana dia terlajak naik sampai ke tingkat 3 dan terus menuju ke bilik nomor 5 yang kosong tu. Tapi yang seramnya, pintu bilik tu terbuka. Lepas tu dia nampak budak-budak perempuan kat dalam tu semua berkemban tengah sikat-sikat rambut dorang. Dia yang tak fikir apa-apa teruslah dia tanya, "Assalamualaikum, Nurul siapa? Parents dia tengah tunggu dekat bawah lah." Tiba-tiba semua orang yang ada dalam bilik tu saling berpandang. Dan salah seorang dari mereka menjawab, "Awak salah bilik. Bilik dia dekat bawah lah." "Oh iya kak, sorry terima kasih," dia bilang. Jadi dia teruslah turun ke bilik bawah dan panggil budak yang sebenar untuk turun. Bila dia balik ke bilik, dia gelak-gelak cerita pengalaman dia itu dengan kakak-kakak bilik dia lah. Bila dia sebut bilik atas nomor 5, kakak-kakak bilik dia semua terkejut. Kakak bilik dia cakap bilik tu sebenarnya kosong dan dah lama tutup. Menangis dia bila tahu cerita pasal bilik tingkat 3 tu. Patutlah dia kata semua sikat rambut pula panjang-panjang dan tak perasan paras mana. So malam tu juga dia suruh mak bapak dia ambil dia. Tak lama lepas tu dia terus keluar dari asrama. Pergi sekolah ulang-alik je, lepas tu kecoh lah satu sekolah tu. Padahal benda tu tak kacau orang luar pun, kecuali kalau lalu depan bilik dia atau masuk dalam bilik tu. Tu pasal lah bilik tu sebenarnya berkunci. Sorry ya guys kalau miau aku ni ikut aku bercerita mengiau di bawah ni. Sebab bocil satu ni memang macam ni. Dia nak bercerita kot. Yap. Nah. Berceritalah hang. Hang lah cerita pasal apa? Hang pun ada nampak hantu ke? Alamak. Okey, habis sudah cerita. Lah, kok marah? Ya. Shush. Maaf guys. Emak miau-miau aku ni.
So guys, back to the story. Dikatakan puncanya disebabkan budak-budak bilik tu gatal pergi main spirit-spirit yang melampau. Kemudian benda tu terus tak naik bilik. Katil-katil digegar, ditarik dan macam-macam lagi. Panggil ustadz, azankan depan pintu, tapi orang-orang yang ada masa tu langsung tak dengar ustadz tu. Kemudian pihak sekolah setujulah bilik tu dikunci dan biarkan benda tu tinggal dalam bilik tu. Daripada mengganggu orang yang ada di luar kan? Seram tak? So, that's it for the first story. Baru first story ya. Tak ada beberapa. So, duduk, diam dan kita dengarkan cerita kali ini. Kisah kedua ini adalah kisah ponting sholat Jumat. Siapa yang selalu ponting sholat Jumat tuh? Tengok kiri kanan. Hang tak? Hey! So, salam Jumat semua. Saya tak dapat nak pastikan kejadian ini berlaku, tahun bila dan di mana lokasinya. Dek kerana malas hendak pergi ke masjid untuk bersolat Jumaat dengan rakan sehostel, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pelajar ini tinggal di sebuah hostel di sebuah sekolah berasrama penuh. Yes guys, lagi sekali asrama penuh. Tapi janganlah kamu cakap sama ibu bapa kamu yang kamu tidak mau tinggal asrama setelah dengar cerita saya. Semua pasal asrama. LOL. Oke. Tidak bermasalahnya asrama nih kalau diri Anda sendiri tidak buat masalah. Setiap kali Jumat tiba, pastinya akan ada warden yang datang ke setiap bilik asrama untuk melihat dan memeriksa jikalau ada pelajar yang ponteng dan tidak mau pergi masjid untuk bersembahyang. Jumat itu dikatakan hari terakhir persekolahan dan petang itu para ibu bapa akan datang untuk menjemput anak mereka masing-masing pulang ke rumah. Kebiasaan pelajar berasrama ini adalah yang berjaga sampai lewat malam dan ada kala tidur di waktu subuh sudah. Maka keesokan harinya pastikan ada yang berasa penat dan mahu rehat tidur sampai ke tengah hari buta ya. Hendak-hendak lagi hari itu merupakan hari terakhir mereka berada di asrama berkenaan. Dan dek karena terlalu penat dan terasa berat untuk pergi ke masjid menunaikan sholat Jumat, pelajar ini mengambil keputusan untuk menyorok di dalam almari pakaian. Astaga naga. Banyak-banyak tempatkan almari kalau kau terkunci di dalam. Hang tak nampak hidung aku nih kembang membesar nih memikirkan. Pelajar ini mengambil keputusan untuk menyorok di dalam almari ya guys. Jadi dia berbuat demikian karena untuk mengelak daripada dikesan dan ditangkap warden yang bertugas. Jadi unlock ya. Para warden-warden, kalau kamu dengar cerita ini, cek almari itu. Malas-malas juga, tapi janganlah bertapukat almari. Kang tak jadi cerita-cerita lain pula ada yang mampuskan dalam almari. Susah pula. Ketika rakannya yang lain sudah bersiap untuk ke masjid, dia memberi alasan untuk bergerak lambat sedikit lah. Maka tinggallah dia di dalam bilik asrama itu keseorangan. Di kesempatan itu dia telah nekat untuk masuk ke almari pakaian yang pintunya hanya boleh dikunci dari luar. Tindakannya yang menyorok dari warden di dalam almari pakaian berhasil. Warden asrama gagal menemui pelajar terbabit, malah karena kepenatan pelajar itu pula tertidur di dalam almari pakaian tuh. So dia hanya tersedar apabila berasa hangat dan panas. Dia berasa waktu mungkin sudah petang. Ini karena dia berasa suasana di dalam kamar asramanya
gelap sewaktu dia mengintai di celah almari itu. Ketika tuh dia ingin menolak daun pintu almari itu, dia mendapati pintu itu terkunci dari luar. Mampus. Enak gak ada. Mungkin kawan-kawan dia yang kunci sebab tak tahulah yang dia ada di dalam. So, tiada siapa tahu. Dia mulai panik dan menjerit dan mengetuk-ngetuk pintu almari itu berkali-kali. Tapi tiada siapapun yang mendengarnya. Dia menjerit memanggil kawan-kawan dia, namun tiada seorang pun yang menyahutnya. Kan hari itu hari kepulangan. Barulah dia tahu yang waktu ketika itu sudah menjengah ke maghrib dan para rakan-rakannya sudah pulang ke rumah masing-masing, maka tinggallah dia sendirian di dalam bilik asrama dan di dalam almari pakaian terkunci. Jadi itu pengajaran dia, guys. Jangan malas-malas, oke? Pelajar malang itu berada di dalam almari pakaian itu menangis dan menjerit, sehingga dia kehausan dan hilang upaya. Tiada siapa yang dengar kalau ada orang yang lalu lalang di asrama tu. Pastinya pengawal keselamatan saja, yang itu pun bukan selalu kan. Akibat kehausan, kekurangan udara dan lemas, pelajar itu akhirnya menemui ajalnya di dalam almari itu. Mayat dia hanya dijumpai setelah hari persekolahan terbuka. Oke? Sejak kejadian itu, katil arwah sering terlihat ada susuk tubuh pelajar yang berbaring di atasnya, walaupun sebenarnya tiada siapapun yang ada di situ. Oke? Dan apa yang menyeramkan, setiap malam Jumat pastinya para pelajar akan mendengar bunyi ketukan yang kuat di dalam almari pakaian tuh, tempat pelajar itu meninggal dunia. Syaitan tidak akan berhenti menyesatkan umat manusia ya. So kita cuma boleh bersedekah takziah pada ya budak itu. Tidak kurang banyak juga cerita case-case seperti ini, dan ya that's it for the video today. Itu saja story saya pada hari ini. Ada 2 saja saya bawa. And ya, see you at the next video. Sebelum saya akhiri video kali ini, kalau kamu ada kisah seram, jangan lupa untuk send di email yang ini. Nanti saya bawakan di email yang akan datang. And see ya. Be careful.